Okay, alright. So tadi kita dah bincangkan tentang apakah itu integer yang terdiri daripada nombor positif dan nombor negatif. Okay, juga sifar. Dan sebelum kita nak mulakan, saya nak bagi tahu pada kamu, ini yang kamu akan ini adalah contoh yang kita guna pakailah. So selepas itu kamu akan buat latihan berdasarkan latihan buku teks. Macam saya kata dekat dalam saya video sebelum ni, saya kata buku teks itu diguna pakai sepenuhnya. Okey, jadi ini untuk contoh, untuk rujukan di contoh kamulah. Jadi pastikan kamu salin, kalau boleh salin, kalau print lagi bagus, okey, tampal dalam buku untuk simpanan kamu. Alright, so nanti bila kita bersemuka nanti saya boleh check lah. Alright, untuk yang ini kita tengok kamu dah belajar tentang integer, nombor positif dan juga nombor negatif, juga sifar. Jadi saya nak bagi tahu di sini nombor negatif dalam garis nombor, makin besar nilainya, besar nombornya, contoh saya kata negatif 100 dengan negatif 50. Jadi kalau awak lihat negatif 100 tu besar kan, tapi sebab dia nombor negatif, maka ia adalah nilai dia kecil berbanding negatif 50. Alright. Jadi nanti kita akan tengok pada soalan C tu nanti, bagaimana nak menentukan tertib menaik dan juga menurun. So untuk A tu, berdasarkan situasi berikut, tandakan tik pada nombor yang sesuai. So nombor 1 adalah aiskrim. Aiskrim tu beku. Jadi logiknya bila beku, dia di bawah takat beku kita adalah 0 darjah Celsius. Jadi sesuai bila dia beku, negatif 8 lah kita ambil. Alright, so negatif 8. Alright, kemudian untuk nombor 2, dia naik ke atas. Okey, dia naik ke atas. Okey, untuk nombor 2 pula, dia eskalator kan. Eskalator tu kita naik ke atas. Jadi bila naik atas, maka dia adalah positif. Alright, positif 1. Kemudian nombor 3 itu adalah submarine kan. So submarine tu ataupun dia menyelam. Bila menyelam, takkanlah menyelam bawa tangki naik jalan-jalan atas daratan kan. Jadi sebenarnya ia di bawah paras laut. Jadi bila bawah paras laut, dia adalah negatif. Okey. Alright, kemudian untuk B pula, kita nak bulatkan integer. Alright, so kita lihat di situ. Untuk bulatkan integer, okey, saya dah ulang tadi, integer adalah nombor bulat. Nombor bulat maksudnya dia bukan perpuluhan, bukan pecahan. Jadi bila bukan pecahan dan perpuluhan, ia mesti nombor bulat yang terdiri daripada positif, negatif dan juga sifar. Jadi untuk yang pertama 4.5, ia bukan integer. Alright, sebab dia adalah nombor perpuluhan. Alright, sorry. So yang kedua sifar. Sifar bolehlah. Sifar adalah nombor integer. Alright, kemudian negatif 1/2. Boleh ke? Tak boleh. Sebab negatif 1/2 apa? Pecahan. Jadi dia bukan nombor bulat. Seterusnya negatif 7. Alright, negatif 7 integer tak? Ya, kerana ia adalah nombor bulat dan juga nombor negatif. Alright, seterusnya negatif 1.2. 1.2 perpuluhan kan? Jadi perpuluhan kita tak terima. 6 adalah integer. Kenapa? Sebab integer itu adalah nombor positif. Okey. Kemudian 0.8 tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ia adalah perpuluhan. 7 3/4 boleh ke? Tak boleh juga. Kenapa? Sebab ia adalah nombor bercampur. Kemudian seterusnya negatif 91. Positif apa? Dia integer tak? Ya, kerana ia adalah nombor bulat dan juga nombor negatif. 10 integer tak? Ya juga. Kenapa? Sebab ia nombor positif, alright, dan juga nombor bulat. And the last one, 5.01. Integer or not? No. Okay, because that is decimal. Okay, so decimal perpuluhan kita tak terima sebagai nombor bulat. So untuk integer, we just accept the whole number, which is no fraction and no decimal. Alright. Okay, for C, susun nombor berikut mengikut tertib yang dinyatakan. So you have to arrange the following numbers in the order stated. Alright, so for tertib menaik,
Bila tertib menaik, maksudnya dari kecil ke besar. The smallest number to the largest number. Alright, so macam saya kata tadi, untuk nombor negatif, makin besar nombornya, makin kecil nilainya. So, untuk nombor 1 ni, the smallest number is the negative 13. Alright, negative 13. Kerana dia nombor paling besar untuk negatif dan nilai dia paling kecil. Next is negatif apa? Negatif 7. Kan? Sebab lepas negatif 7, dia walaupun nombor dia 7, tapi ia lebih besar nilai daripada negatif 13. Seterusnya, okey, kemudian untuk 3. Alright, 3. Lepas negatif 7, ada lagi nombor negatif tak? Ada, negatif 2. Alright, lepas negatif 2, ada lagi tak nombor negatif? Tak ada dah. So, next adalah nombor positif. Kalau nombor positif, terbaliklah. Nombor tu nilai dia kecil. Kecil nombornya, kecil juga nilai dia. Jadi, kalau yang ni paling kecil adalah 1. And then the next one is 3. So 3 is the largest number, okay, in the nombor tertib dalam nombor lah. Okay, so itu dia adalah cara untuk jawab soalan C. Okay, untuk tertib menurun, okay, 5, negatif 9, 0, negatif 28, negatif 1. So, kalau menaik dari nombor kecil kepada nombor yang paling besar. Tetapi kalau tertib menurun, nombor yang paling besar kepada nombor yang paling kecil. So, di sini the largest number is apa kelas? 0 or 5. Kita akan ambil nombor positif lah. 0 or 5 kelas. Of course, kita akan ambil 5. Alright, so 5. And then the next one apa? Kosong ataupun sifar. Okay, so ada lagi tak nombor positif di situ? Tak ada. Alright, so now you have another negative 9, negative 28, negative 1. So, yang paling besar di situ adalah negatif 1. Seterusnya, negatif 9. Okay, sorry yang buruk sikit. Okay, negatif 9. Sekejap. Negatif 9. Dan akhir sekali, negatif 28. Alright. So, negatif 28 adalah nombor yang paling kecil. Okay, macam saya ulang kata tadi. Walaupun 28 itu nombornya besar daripada 9. Tetapi sebab dia negatif, maka ia adalah nilai yang paling kecil. So, saya harap itu membantu kamulah untuk menjawab soalan dalam buku teks nanti. Okay. Alright.